Hello guys, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Siti Wani di rancangan YouTube XM Malaysia. So guys, untuk hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang menarik ya, iaitu penggunaan Money Flow Index bagi mencapai keuntungan dengan mudah. Alright, jadi adakah anda semua sudah bersedia? Kalau dah sudah, jom kita mulakan ya. Alright, saya pergi kepada pengenalan terlebih dahulu ya, iaitu apakah yang perlu anda fahami berkaitan dengan penggunaan indikator Money Flow Index ya, iaitu Money Flow Index atau nama singkatannya adalah MFI, adalah indikator jenis oscillator yang penggunaannya juga hampir sama dengan Relative Stress Index iaitu RSI ya. Jadi perbezaan di antara MFI dan RSI ini iaitu MFI menggabungkan volume. Jadi dengan gabungan MFI dan juga volume, maka indikator ini lebih mencerminkan pergerakan pasaran yang tidak hanya terpaku pada besaran harga sahaja ya. Tetapi kita sebagai pedagang, kita tidak perlu memikirkan terlalu mendalam tentang bagaimana kita nak mengkaji dengan lebih detail iaitu penggunaan Money Flow Index ya. Apa yang penting, objektif kita adalah kita menggunakan indikator ini bagi menjana keuntungan, iaitu kita mencari profit dalam dagangan. Alright, itu adalah pengenalan berkenaan dengan Money Flow Index. Jadi seterusnya saya pergi kepada penerangan di mana di dalam Money Flow Index ya, anda perlu faham kita ada dua faktor iaitu overbought dan juga oversold. Okey, jadi apakah itu overbought ya? Overbought ini diukur daripada tahap tertinggi dan terendah yang ditandakan di tahap 100 ya. Tetapi kebiasaannya dia akan ditandakan pada tahap 80. Alright. Jadi untuk pengetahuan anda semua, standard MFI yang digunakan di MetaTrader adalah MFI 14. Tetapi di sini ya, saya akan memberi penerangan bagaimana anda perlu menukarkan setting daripada MFI 14 ke MFI 3. Kerana apa? Tujuan kita bila menukarkan kepada MFI 3 adalah untuk mencari isyarat dagangan dengan lebih jelas. Jadi sebentar lagi saya akan menunjukkan contoh gambar rajah bagaimana untuk kita menukarkan setting kepada MFI 3. Alright. So, untuk overbought, keadaan overbought bila pasaran melalui situasi overbought di mana pada waktu itu anda disarankan untuk fokus kepada isyarat jual ya. Jadi, di sini juga sebelum anda membuka posisi jualan, maksudnya anda memasuki entry dalam dagangan, disarankan kepada anda ya, iaitu menggabungkan indikator support and resistance di dalam dagangan anda bersama dengan MFI. Tujuannya adalah untuk kita melihat isyarat dengan lebih jelas lagi. Alright. Okey, yang seterusnya saya pergi kepada ini adalah peraturan ya. Peraturan yang anda boleh guna pakai yang saya sarankan kepada anda semua sebelum anda memasuki posisi dalam keadaan overbought. Alright, yang pertama dia ada 4 saja. Okay, kita fokus kepada yang pertama iaitu kita melihat kepada trend. Jadi pada keadaan ini kita fokus kepada downtrend ya. Jadi seterusnya, step yang kedua adalah anda perlu menandakan support and resistance. Jadi di sini bila isyarat jual kita akan mencari resistance ya yang berdekatan dengan harga semasa. Okey, step yang ketiga adalah kita pastikan nilai MFI ya dalam julat 100, 100.00 ya. Jadi setelah anda melihat 3 step tersebut, barulah kita boleh membuat ataupun membuka posisi jualan. Okey. Jadi yang seterusnya saya akan pergi pula kepada penerangan tentang oversold. Okey, sama. Di sini kalau oversold kita fokus kepada tahap tertinggi dan terendah yang ditandakan pada 0.00 ya.
Tetapi selalunya tahap ini biasa juga ditandakan pada 20. Okey, sama juga kita akan menggunakan MFI 3 untuk mencari isyarat kita. Tetapi dalam keadaan oversold, kita akan fokus mencari isyarat belian. Okey, jadi untuk anda fahami, jika MFI mencapai tahap 0.00 ya, maka pasaran tersebut telah oversold dan ini memberikan isyarat untuk belian. Okey, seperti biasa juga sebelum anda membuka posisi untuk belian, anda disarankan menggabungkan SNR di dalam carta anda untuk memastikan ya posisi yang dilakukan adalah tepat. Okey. Jadi di sini juga saya akan memberi penerangan berkenaan dengan bagaimana untuk membuka posisi oversold. Sama juga seperti tadi, okay, ada 4 step, iaitu yang pertama kita perlu lihat kepada trend ya. Jadi untuk oversold kita fokus kepada uptrend. Okey, langkah yang kedua, step yang kedua adalah anda perlu menggunakan support and resistance di sini untuk isyarat belian, maka kita menggunakan support ya yang berdekatan dengan harga semasa. Okey, langkah yang ketiga, anda perlu pastikan nilai MFI dalam julat 0.00 dan step yang terakhir barulah anda membuka posisi untuk isyarat belian ya. Jadi ada juga satu tahap ya di mana apabila MFI mencapai tahap 50. Jadi di sini anda disarankan untuk menutup ya, menutup posisi sama ada pada waktu itu anda membuat posisi belian ataupun jualan. Okey, kerana pada tahap 50 ini dikatakan tiada menunjukkan penunjuk arah yang jelas. Boleh dikatakan pada tahap 50 ini, okey, kita katakan pasaran dalam keadaan sideways ya. Okey, jadi di sini saya menunjukkan contoh gambar rajah bagaimana untuk setting MFI 3 ya. Di mana sini, okey, kita setting untuk bahagian parameters. Okey, anda cuma perlu menukarkan kepada period ya, tukar kepada 3 ya. Kemudian kita pergi kepada level. Okey, level di sini seperti contoh gambar rajah yang diberikan, anda boleh mengikut setting yang saya syorkan kepada anda sebelum anda membuat sebarang dagangan ya. Okey, baik, dan ini pula merupakan contoh gambar rajah untuk anda membuka posisi di tahap 0.00 iaitu oversold ya. Okey, di mana oversold kita akan fokus mencari isyarat belian. Alright. Okey, yang seterusnya pula, okey, kita pergi kepada membuka posisi di tahap 100 iaitu overbought ya. Overbought di mana di sini kita tahu pedagang disyorkan untuk fokus isyarat jualan. Okey. Jadi itu merupakan isyarat bagi overbought dan oversold bagaimana anda perlu membuka posisi mengikut keadaan yang bersesuaian ya. Okey, jadi yang seterusnya adalah menutup posisi di tahap 50. Okey, di mana di sini dalam contoh gambar rajah yang disediakan jelas menunjukkan pada keadaan ini dikatakan pasaran mata wang dalam keadaan sideways. Jadi tidak disyorkan kepada pedagang untuk membuka sebarang posisi pada keadaan tahap 50. Jadi itu saja penerangan ringkas berkenaan dengan penggunaan MFI yang boleh semua pedagang gunakan dalam dagangan anda. Baiklah, semoga kita semua sukses. Terima kasih atas sokongan anda. Semoga kita berjumpa lagi. Bye guys. Assalamualaikum.